Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Bertemu lagi kita untuk tajuk pengurusan kewangan matematik tahun 4. Objektif pembelajaran kita hari ini ada 3 ya murid-murid, iaitu yang pertama, murid dapat merancang bajet harian, mingguan dan bulanan bagi mencapai matlamat kewangan jangka pendek. Yang seterusnya, murid dapat merekodkan ya simpanan dan perbelanjaan murid-murid ya. Dan yang ketiga, murid dapat menjelaskan ya kenapa ya, apakah keperluan menyimpan rekod simpanan dan perbelanjaan murid-murid. Sekarang mari kita tengok ya bagaimana cara bijak menguruskan wang ya. Okey, tengok ya, cantiknya set catur ini. Satu hari nanti saya ingin membelinya. Ini adalah matlamat jangka pendek. Dia nak membeli satu set catur ya. Okey, Zali, kamu perlu berjimat. Ya, so untuk membeli set catur ini, Zali ini perlu berjimat, simpan lebih, ya, simpan lebih dan kurangkan belanja. Jadi macam mana kita nak simpan lebih dan kurangkan belanja, melainkan dengan merekodkan perbelanjaan kita, ya. Okay, mari kita tengok. Ini adalah bajet harian yang murid-murid boleh buat sendiri ya. Boleh buat sendiri untuk simpanan murid-murid ya. Tengok ya macam mana kita nak buat bajet harian ni ya. Okey, bajet harian untuk seminggu ya. Cuba kita tengok. Okey, murid kesenaraikan Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Lepas tu murid akan ada kolom ya, lajur untuk murid terima wang atau dapat wang, dan satu lajur untuk belanja ya. Dapat wang, belanja berapa, kemudian hasil tolak wang, dapat wang dengan belanja, murid akan dapat wang simpanan ya. Okey, murid tolak berapa murid dapat wang, kemudian murid tolakkan dengan perbelanjaan hari itu, murid akan dapat simpanan pada hari itu. Jadi murid tengok di sini ya, hari Isnin wang saku RM4, ibu beri RM2. Jadi duit dia ada RM6 ya murid-murid, RM6. Jadi dia pergi ke sekolah, dia beli nasi lemak RM1.20, buku tulis RM1. Jadi perbelanjaan dia RM2.20. Jadi kat situ ada lebihan wang, iaitu RM6 tolakkan dengan RM2.20, so bakinya adalah RM3.80. So baki duit ini kita simpan. Begitu juga murid akan buat untuk hari Selasa ya. Hari Selasa ya, RM4, wang saku RM4, beli roti canai RM1.20, so bakinya RM2.80. Jadi murid akan buat untuk hari Rabu, hari Khamis dan Jumaat ya. Kita tengok hari Jumaat, wang saku RM4, dia beli ya, belanja karipap RM80, derma RM1.70. Jadi jumlah dermanya adalah RM2.50. Jadi RM4 tolak RM2.50, kita dapat RM1.50 untuk disimpan. Jadi pada hujung minggu itu ya, pada hujung minggu murid akan dapat jumlah ya. Jumlah apa? Jumlah murid dapat wang berapa ya, murid tambah semua ni ya, RM4, RM2, RM4, RM4, murid tambah semua, murid akan dapat jumlah yang wang yang murid dapat pada minggu itu. Kemudian murid akan dapat jumlah perbelanjaan murid pada minggu itu. Jadi hasil tolak dapatan wang ni dengan perbelanjaan, murid akan dapat simpanan pada minggu itu, iaitu RM14.10 ya. Jadi murid boleh buat ni untuk minggu-minggu pembelajaran murid-murid. Murid-murid boleh cuba buat sendiri bagi mencapai matlamat murid-murid ya, untuk membeli sesuatu ataupun untuk menyimpan ya.
Okey, jadi pada mingguan ni daripada bajet harian ni murid boleh tukar kepada bajet mingguan. Murid boleh tulis ya. Minggu pertama dapat wang macam tadi dapat wang RM26, belanja RM9 90 sen. So murid simpan pada minggu pertama RM14.10. Ini untuk bulan Julai. Jadi murid teruskan minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat dan akhir sekali murid akan dapat jumlah bagi bulan Julai ya. Jumlah keseluruhan, jumlah dapat wang ya untuk bulan Julai RM93 dan jumlah perbelanjaan pada bulan Julai RM42.40. Jadi hasil tolak dapat wang dengan belanja murid akan dapat RM50.60. Jadi untuk bulan Julai murid dapat simpan RM50.60 ya. Kemudian murid akan pergi ya. Murid akan bawa pula hasil tadi murid akan masukkan dalam jadual simpanan bulanan. Contohnya tadi ya, bulan Julai murid dapat RM50.60. Murid akan buat untuk bulan Ogos, September, Oktober dan akhir sekali murid akan dapat jumlah pada tahun itu. Jadi inilah cara bagaimana kita merancang ya bajet kita bagi mencapai matlamat jangka pendek. Sekarang kita pergi kepada kepentingan ya rekod simpanan dan perbelanjaan itu tadi ya. Apakah kepentingan dia? Kenapa kita perlu simpan rekod simpanan dan perbelanjaan kita ya? Yang pertama ialah elak berhutang. Contohnya murid ada duit RM4, kemudian murid nak belanja di kantin RM2, nak beli dekat kedai buku RM3, jadi perbelanjaan murid RM5. Murid dapat duit RM4, murid nak belanja RM5. Jadi sekarang murid terpaksa berhutang ataupun pinjam dengan kawan. Jadi apa kepentingan kita simpan rekod ni? Supaya elakkan kita berhutang. Jadi kita akan tahu, kita ada duit RM4. Jadi pastikan kita belanja kurang daripada RM4. Yang kedua seterusnya ya, simpan wang untuk masa depan. Jadi bila kita buat rekod simpanan dan perbelanjaan ini, jadi kita dapat simpan wang kita untuk masa hadapan. Seterusnya kawal belanja berlebihan. Jadi bila kita menyimpan rekod simpanan dan perbelanjaan, kita boleh tengok, hari ini kita belanja lebih. Jadi kita boleh rancang perbelanjaan kita boleh kawal perbelanjaan kita ya. Dan yang seterusnya adalah keperluan didahulukan. Jadi murid-murid mesti dahulukan keperluan daripada kehendak murid-murid. Jadi kita beli yang perlu sahaja ya. Okey, seterusnya kita pergi kepada bagaimana cara kita menyimpan wang. Ya, ada beberapa cara ya murid-murid. Sama ada saya menabung wang saku. Okey, kita simpan dalam tabung ataupun kita simpan di bank ya, ataupun kita simpan dalam amanah saham belajar, contoh SSPM ataupun amanah saham ya, kita laburkan duit kita itu. Ada banyak cara untuk kita menyimpan wang ya murid-murid. Jadi itulah beberapa cara ya, kaedah untuk menguruskan wang dengan baik. Cikgu harap murid-murid dapat cuba buat sendiri untuk membantu murid-murid menguruskan kewangan murid-murid ya. Jadi selepas ini jangan lupa murid-murid buat latihan muka surat 121 dalam buku teks ya. Okey, iaitu di mana kat sini murid tengok ya, Kak ingin membeli bekas alat tulis berharga RM12. Jadi dia nak beli harga RM12 bekas pensel ya, bekas tulis ya. Jadi murid-murid tengok, inilah bajet Kal yang Kal buat ya, bajet dia. Jadi murid-murid kena cari jumlah
wang yang didapat dengan jumlah perbelanjaan dia. Jadi murid akan dapat berapa lebihan duit yang dia ada. Adakah jumlah perbelanjaan Karl sama dengan jumlah pendapatannya? Sama ataupun tak sama? Okey, murid tengok. Lepas tu, adakah Karl dapat membeli bekas alat tulis itu? Adakah Karl dapat membeli bekas alat tulis itu? Duit dia cukup atau tidak, ya? Kemudian murid senaraikan, ya, dua kepentingan merekodkan wang simpanan dan perbelanjaan. Dan yang ketiga, murid senaraikan cara untuk menyimpan wang. Jadi murid-murid boleh jawab soalan ini berdasarkan penerangan yang cikgu beri sebelum ini. Jadi sekian dahulu. Terima kasih.